Bila kita bercerita tentang kenaikan kos sara hidup, kenaikan harga barangan dan sebagainya, dan kita memberikan satu hujah betapa kerajaan tidak sepatutnya hanya mengawal barang-barang yang dikawal oleh kerajaan saja. Ada juga anak-anak papa mengatakan bahawa kalau kerajaan kawal harga-harga barangan yang dikawal itu pun dah cukup sebenarnya, sebab benda-benda itu merupakan benda-benda yang essential. Melalui video ini, saya akan membuktikan kepada anda kenapa seandainya kalau kerajaan cuma mengawal barang-barang yang dikawal itu sahaja, benda itu tidak akan menyelesaikan apa jua masalah. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasanya masih lagi belum terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di negara ini, dan apa-apa pun kita sama-sama doakan agar negara kita menjadi lebih maju, lebih berkat dan juga lebih sejahtera selepas ini. Menyebut tentang Aidiladha, tahun ini saya tak tahulah dekat tempat anda, tetapi dekat tempat saya, bilangan mereka yang menyertai korban menjadi sangat kurang berbanding dengan tahun lepas. Bahkan harga lembu juga sedikit naik. Dan menyebut tentang harga lembu hidup ini tidak termasuk dalam bahagian barangan kawalan oleh kerajaan. Jadi harga dia memang ikut market, tak boleh buat apalah. Dan itu menyebabkan ramai orang tidak menyertai korban pada tahun ini, dan jumlah itu sebenarnya sangat-sangat signifikan kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menyebut tentang harga dikawal, harga tak dikawal dan sebagainya. Macam saya katakan pada awal video tadi, bila saya mengeluarkan video berkenaan dengan kos sara hidup, ada juga anak-anak papa yang cuba untuk membantah saya. Mereka mengatakan bahawa memang tugas kerajaan untuk mengawal barang-barang yang telah diletakkan sebagai barangan kawalan harga oleh kerajaan. Itu pun dah memadai dan itu pun dah cukup sebenarnya untuk memastikan kos sara hidup ini turun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang saya rasa kesian dengan anak-anak papa ini. Bukan apa, mereka seboleh-bolehnya cuba untuk menolak hakikat betapa kerajaan mereka pada ketika ini sedang gagal dan sangat gagal untuk mengatasi masalah kos sara hidup. Tidak seperti mana ketika mereka menjadi pembangkang dahulu, dengan begitu banyak sekali formula, dengan begitu banyak sekali hujahan yang telah mereka keluarkan, sampai buat demo, sampai mereka mengatakan bahawa seandainya kalau kita jadikan kerajaan, kita akan buat yang terbaik untuk memastikan rakyat terbela dan macam-macam lagi. Itu yang sering diucapkan oleh mereka. Tapi tak apalah, walaupun janji cuma dengan janji, saya di sini bukanlah hendak condemn janji-janji yang tidak tertunai itu. Sebaliknya saya ini, tanpa sebarang bayaran, tanpa sebarang sesiapa pun minta saya buat benda ini, saya nak memberikan beberapa idea untuk membantu kerajaan ini mengawal harga-harga barang dengan lebih baik. Dan sekiranya kalau kerajaan ketika ini tidak mahu untuk mendengar idea-idea ini yang bukannya datang daripada saya seorang saja, mungkin akan datang bila bertukar kerajaan yang kemudian itu akan mengikut idea-idea rakyat ini, insya-Allah. Kita bercerita tentang mengapakah harga barang naik. Memang betul, harga barangan yang dikawal itu memang tak naik jauh dan sebagainya. Sebagai contoh, katakanlah telur. Katalah telur tu harga takat ini. Mungkin takat ini sajalah dia tak naik sangat. Kita tolak tepi dululah tentang hujahan daripada masyarakat betapa harga barangan dikawal macam ayam, telur dan sebagainya tetap naik. Tak apalah, kita tolak tepi yang tu. Kita tak nak argue pasal tu. Tapi kita nak bercerita tentang satu benda yang kita panggil sebagai ripple effect ataupun kesan kocakan, kesan domino kalau kita nak gunakan bahasa mudahnya lah. Katakanlah, kita ambil contoh beras cukup. Harga beras memang dikawal oleh kerajaan. Tetapi kawalan itu hanya tertumpu kepada jualan dekat peringkat runcit, bukan dekat peringkat pemborong ataupun peringkat pengedar. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, memanglah harga runcit itu telah ditetapkan pada kadar ini. Tetapi harga yang telah dijual oleh para pemborong, oleh pengedar kepada peruncit itu, benda itu kerajaan tak kawal. Kalau dulu, para pekedai ataupun peruncit ini boleh mendapatkan keuntungan sehingga 50 sen untuk 1 kilogram beras. Tetapi sekarang ini, oleh kerana pengedar dan juga pemborong ini menjualkan beras itu dengan harga yang lebih mahal kepada mereka, dan mereka tidak boleh jual lebih tinggi daripada harga siling ataupun harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan, maka keuntungan mereka telah menjadi lebih rendah, sekitar 20 sen mungkin. Jadi, anda kata kalau keuntungan mereka itu di-slash, macam mana mereka nak bayar api, macam mana mereka nak bayar air, macam mana mereka nak bayar sewa premis, nak bayar gaji pekerja, macam-macam benda lagi kos-kos yang terpaksa mereka tanggung. Jadi apa yang mereka buat? Mereka akan serapkan segala kos-kos tambahan tersebut kepada barangan-barangan lain yang tidak dikawal, seperti lampin pakai buang ataupun susu budak. Benda-benda itu yang mengalami kenaikan harga yang mendadak pada ketika ini. Semuanya kerana mereka tidak boleh menjual barang-barang yang terkawal ini, macam beras, macam ayam sebagai contohnya, pada harga yang lebih tinggi daripada harga siling. Tetapi oleh kerana para pengedar juga pemborong itu telah menjual kepada mereka dengan harga yang lebih mahal,
Mereka terpaksa menyerap kerugian mereka pada beras, ayam dan juga benda-benda yang dikawal tadi kepada barangan-barangan lain yang tidak dikawal. Itu yang menyebabkan barangan-barangan yang non-essential ataupun yang tidak dikawal oleh kerajaan ini harganya mencanak-canak naik. Nampak tak? Itu yang kita panggil sebagai ripple effect. Satu kesan kocakan, satu kesan domino. Fine, aku tak boleh jual lagi mahal untuk barang kawalan ini, aku tolak dekat harga lain. Itulah kita nampak banyak sangat rumutan dekat social media. Harga susu naik melampau, harga lampin pakai buang naik melampau. Macam-macam lagi benda-benda yang sebenarnya merupakan satu keperluan. Tetapi oleh kerana mereka ini, barang-barangan ini tidak dikawal oleh kerajaan, maka harga mereka menjadi sangat-sangat meningkat dan juga membebankan rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah solusi yang boleh kita cadangkan kepada kerajaan untuk berkenaan hal ini? Macam yang saya selalu katakan, kerajaan jangan combat peniaga. Kalau peniaga jual harga barang mahal, itu bukan salah mereka kadang-kadang. Kena cek juga pembekalan kepada mereka itu datang mahal ataupun murah. Seandainya kalau pembekal bagi mereka murah dan mereka jual mahal, maka ya, itu ada masalah pencatutan. Tetapi seandainya kalau pembekal itu jual dah cukup mahal, takkan mereka tak nak untung? Takkan mereka terpaksa niaga tu fisabilillah je? Tak apalah, tak kisahlah, tak ada untung pun tak apa. Aku berniaga ni fisabilillah je. Untung aku tak apa, aku niat. Mana boleh macam tu? Kesianlah dia orang. Jadi kepada kerajaan, mungkin tibalah masanya untuk kerajaan memperkenalkan cap harga untuk pengedar dan juga pemborong ini sebenarnya. Sebab mereka inilah orang tengah, pengedar, pemborong, pembekal ini. Mereka inilah yang dok markup harga gila-gila. Dah banyak kali saya sebut. Mereka di tengah-tengah inilah yang menyakau segala keuntungan, menyebabkan para pengeluar seperti petani kita, nelayan kita, pekebun kita tak kaya-kaya pun. Sebab mereka akan ambil harga yang sangat-sangat murah. You tak nak jual dekat saya, no problem, I ambil dekat pembekal lain. Jadi mereka terpaksa jual dengan harga murah sampai kesudah petani kita, nelayan kita, pekebun kita miskin belaka. Dan bila jual dekat peruncit, dia jual mahal. You tak nak ambil, tak apa, I boleh bekalkan dekat kedai lain. You tak payah ada bekalan daripada I. Sakitlah macam tu, kedai peruncit tidak ada pembekalan barangan. Jadi orang tengah ini yang bermasalah. Kalau nak combat, letakkan cap harga. Pastikan setiap level pengeluaran itu, setiap level consumerism ini, kerajaan meletakkan cap-cap yang tertentu. Contohnya, harga maksimum oleh pengeluar berapa? Kan, pekebun kita boleh letak harga maksimum berapa, minimum berapa, sebagai contohnya kan. Supaya pembekal ataupun pengedar atau pemborong ini tidak mengambil kesempatan. Kemudian harga dijual dekat kedai runcit pun sama juga. Apa harga minimum, apa harga maksimum. Letakkan cap, letakkan harga yang telah ditetapkan berdasarkan kepada perkiraan semasa kepada para pemborong dan pembekal ini, supaya mereka tidak boleh sewenang-wenang je jual mahal kepada para peruncit, so that peruncit juga ada ruang untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Itu cadangan kita. Mungkin kita tak boleh nak combat dengan 100%. Mungkin kita tidak boleh menyebabkan mereka ini kehilangan perniagaan dan sebagainya. Tetapi kita boleh meletakkan cap kepada setiap level consumerism ini supaya setiap pihak dapat keuntungan, dan dalam masa yang sama juga tidak berlaku sebarang unsur pencatutan. Pencatutan ini bukan sekadar peruncit saja jual mahal, tetapi pencatutan ini juga boleh berlaku pada level pemborong dan juga pengedar serta pembekal. Minta maaf kalau video saya ini macam agak tunggang terbalik sedikit, tetapi macam biasalah, video saya ini tanpa skrip. Apa yang lahir daripada hati saya ini adalah satu luahan yang ikhlas, yang kita mahu melihat perjalanan ekonomi domestik kita, perjalanan ekonomi consumerism kita lancar, hebat dan juga tidak ada sebarang sangkut-sangkut di situ di sini. Yang paling penting, kita mahu setiap pihak ada win-win situation. Rakyat boleh membeli dengan senang, para pemborong dan pembekal juga tidak mengalami kerugian serta mendapatkan keuntungan yang bagus, serta para pengeluar, pekebun, petani dan juga peladang kita juga mendapat keuntungannya sewajarnya, supaya tidak lagi mereka ini seolah-olahnya melarat dekat bumi sendiri. Walaupun mereka lah yang mengusahakan bumi ini, tetapi mereka lah yang paling miskin, mereka juga lah yang paling melarat pada ketika ini. Tetapi apa-apa pun, ini cuba satu cadangan daripada saya, seorang insan yang kerdil, yang bukanlah pakar ekonomi ataupun merupakan setiausaha politik kepada mana-mana menteri ataupun timbalan menteri ataupun isteri menteri ke apa-apa ke, sampai boleh dapat jawatan dekat JLC dan sebagainya. Ini cuma pandangan seorang rakyat yang kerdil. Tetapi nak buat macam mana? Kerajaan ini adalah kerajaan anda, wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga para menteri kerajaan madani ini. Dan oleh kerana kerajaan ini kerajaan anda, Bak Kadir Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah sampai Abang Jamil mampus.